Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan pada hari ini. Dan hari ini Abang nak sampaikan 3 lagi cerita. Sebelum kita mulakan cerita, jomlah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah panjangkan umur kita, murahkan rezeki kita, permudahkan segala urusan kita, berikan kesihatan yang baik kepada kita dan merahmati kita dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kita mohon sama-sama, moga-moga Allah makbulkan. Kita sebagai hamba yang penting kita minta. Cuma hari ni abang dapat berita tentang seorang TikToker yang tiba-tiba dijumpai meninggal. Tak adalah dijumpai meninggal, tapi meninggalkan. Dan punca dia meninggal adalah disebabkan oleh dia tak tahan bila dapat komen daripada netizen yang teruk-teruk. Tapi jujur abang cakap lah, daripada isi hati abang kan, memang menjadi seorang yang muncul di layar macam abang buat sekarang, memang kritikan tu banyak. Tapi cara kita terima kritikan tu macam mana? Sebabnya sebagai seorang yang buat video dekat YouTube, abang pun tak terlepas lah kena kritikan. Yang kadang-kadang kritikan tu dia punya sakit tu dekat hati macam kena siat. Tapi abang anggap bila abang dapat kritikan macam tu, abang terus cerita dekat adik-beradik. Selalunya abang jadikan adik-beradik tempat meluahkan perasaan. Adik-beradik abang lah dengar dan juga mak ayah abang. Tapi bila kita luahkan, kita cerita kat diorang, dia akan mengurangkan perasaan sakit hati itu. Tapi bila dah lama-lama abang terima tu sebagai satu teguran. Mungkin Allah gerakkan hati diorang untuk tegur abang. Allah gerakkan hati untuk tegur. Mungkin abang ada salah bukan pada waktu tu, tapi ada salah pada hari-hari sebelumnya. Itu je lah yang abang buat. Dan Alhamdulillah sekarang dah kurang, tapi masih lagi ada. Cuma abang terimanya sebagai satu benda yang Alhamdulillah je lah. Okey, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni baru lagi sebenarnya, tahun 2021. Yang cerita dekat abang ni namanya Nazirul. Dan lepas tu dia cakap pada dalam email. Ya, abang dapat cerita daripada email. Dia bersekolah dekat satu sekolah vocational dekat negeri Sarawak. Tapi abang tak boleh nak bagi tahu nama sekolah maupun nama daerah. Sebabnya kalau abang bagi tahu nama daerah, abang takut dalam daerah tu itu je lah sekolah vocationalnya. Lepas tu semua orang boleh agak sekolah mana yang abang maksudkan. Jadi abang tak nak bagi tahu daerah, abang cuma bagi tahu berlaku dekat negeri Sarawak tahun 2021. Nazirul cerita pada waktu tu dia kata masih lagi zaman-zaman pandemik. Jadi pembelajaran selalunya buat secara online. Dia duduk kat rumah, buka laptop ataupun buka handset, dia belajar lah. Cikgu akan sampaikan kuliah, sampaikan pembelajaran dalam bentuk online. Tapi masalahnya, dia ni sekolah dekat sekolah vocational. Sekolah vocational dia ada dua cara pembelajaran. Satu, pembelajaran dalam kelas yang boleh dibuat secara online. Dan satu lagi, pembelajaran secara hands-on. Maksudnya dia kena masuk dalam bengkel atau dalam makmal untuk buat kerja dalam makmal. Jadi untuk kelas online tu, kata Nazirul, dia tak ada masalah. Dia boleh saja buat daripada rumah. Bila cikgu dia atau pensyarah dia bagi kuliah, dia boleh saja layan guna handset sambil-sambil tertidur, sambil-sambil tengok-tengok TV. Bolehlah layan pelajaran yang cikgu ajar. Tapi masalahnya bila berkenaan dengan pembelajaran hands-on. Jadi pihak sekolah telah college bukan sekolah. Pihak college vocational telah membuat satu peraturan untuk satu bulan kesemua pelajar kena duduk dalam asrama. Tujuannya adalah untuk mengurangkan jangkitan. Pada masa yang sama diorang ni kena buat kerja sekolah yang memerlukan diorang masuk dalam makmal ataupun masuk dalam bengkel. Tapi Nazirul cakap dalam kelas dia ni boleh kata semua orang duduk asrama. Ada 3 orang je yang tak duduk asrama. Nazirul dan juga 2 orang kawan dia. Jadi diorang bertiga ni adalah budak yang duduk dekat luar. Maksudnya dekat rumah mak ayah. Jadi pada hari yang ditetapkan oleh pihak sekolah, diorang ni pun kena datang sekolah, kena duduk dekat asrama. Masalahnya, diorang bertiga je bukan orang asrama. Yang lain semua memang dah duduk asrama. Jadi yang 3 orang ni telah diletakkan dekat satu bilik yang dijadikan asrama di tingkat 3 sekolah tu. Jadi dia kata dekat bangunan asrama tu dia ada 3 tingkat. Tingkat pertama ataupun ground floor adalah tingkat untuk budak-budak prep datang untuk buat kerja sekolah pada waktu malam.
Tingkat yang kedua adalah tingkat asrama. Ni memang dah penuh lah sebab kebanyakan budak sekolah tu, budak college vocational tu memang duduk asrama. Dan tingkat yang ketiga kebanyakannya adalah tingkat asrama lama, asrama kosong. Jadi ketiga-tiga orang ni yang duduk luar ni, yang pada waktu tu kena duduk asrama, ditempatkan di tingkat yang ketiga. Jadi diorang pun bila masuk dekat dalam bilik asrama tu nampak sangat, kata Nazirul, asrama tu memang dah lama tak digunakan. Dia punya katil berabuk, almari berabuk, dan ada beberapa almari yang diperbuat daripada kayu. Sebabnya pada waktu tu kebanyakan daripada budak-budak asrama yang ada dekat sekolah tu, kesemua almarinya dah ditukarkan dalam bentuk almari besi. Lebih kurang lah almari besi. Cumanya kata Nazirul, almari besi yang ada dekat dalam bilik asrama tu dia agak kecil, agak sempit. Jadi bila Nazirul masuk dekat dalam bilik tu, dia memang awal-awal cop almari yang diperbuat daripada kayu. Ada satu je almari yang diperbuat daripada kayu. Itu je, yang lain semua dibuat daripada besi dekat tingkat 3 tu. Nak jadi cerita, bilik tu sebenarnya memuatkan 5 orang. Dengan kata lain ada 5 katil. Tapi yang ada dekat pada waktu tu dia orang bertiga je. Sebabnya 3 orang ni aja yang daripada luar masuk ke dalam asrama. Yang lain tu memang dah ada bilik dan dah ada katil dan ada almari dia orang sendiri. Jadi Nazirul cakap dia rasa tak ada benda yang pelik pun duduk dalam asrama tu. Dia kata okey-okey je. Sebabnya dia orang ke mana-mana bertiga bersama. Sebab dia orang memang budak duduk luar kan. Jadi ke mana-mana bersama. Kalau dia orang pergi prep waktu belajar pun sama. Kalau dia orang pergi masjid pun sama. Dia orang pergi makan pun sama. Dia orang bertiga sama. Dan kalau dia orang nak tidur pun tidur waktu yang sama. Jadi dia kata tak ada apa masalah. Itu minggu pertama. Yang nak jadi ceritanya bila masuk minggu kedua. Bila minggu kedua Nazirul cakap dia dah malas nak bersama-sama dengan kawan dia. Jadi dia kata kebanyakan daripada masa mereka akan ada satu masa yang diorang akan terpecah. Kadang-kadang Nazirul nak bersendirian ataupun nak buat kerja sendiri. Kadang-kadang Nazirul pergi makan dulu tapi kawan dia masih lagi ada dalam kelas. Dia kata pada minggu kedua tu dah masing-masing buat hal sendiri. Nak jadi cerita pada satu malam. Kalau tak silapnya ceritanya berlaku pada Jumaat malam. Jumaat malam pukul lepas Isyak, lebih kurang pukul 9.30 malam lah waktu tu. Kebanyakan daripada pelajar memang turun untuk hadiri sesi prep, iaitu buat kerja sekolah ramai-ramai dekat tingkat bawah asrama. Termasuk dengan Nazirul. Nazirul pun buat kerja sekolah. Tapi pada waktu tu dia rasa letih sangat. Sebab pada waktu tu Jumaat dia ada banyak aktiviti-aktiviti lain yang melibatkan pembelajaran dekat dalam makmal. Jadi dia rasa letih. Dia buat kerja sekolah lebih kurang pukul 9 sampai pukul 9.30. Lepas tu dia cakap dengan 2 orang lagi kawan dia nak pergi naik atas asrama. Dia nak tidur. Dia kata dia dah penat. Jadi Nazirul cakap dia pun tak ada perasaan dah takut apa-apa sebab seminggu sebelum tu memang tak ada apa-apa. Dia kata kalau asrama tu berantu, pada minggu-minggu awal tu dah ada gangguan-gangguan atau nampak kelibat-kelibat, tapi dia kata tak ada pun. Jadi untuk minggu kedua tu dia punya perasaan berani untuk pergi naik ke asrama. Ni cerita dah start. Bila dia naik ke asrama lebih kurang pukul 9.30 pada waktu tu, dia pergi terus kat katil dia dan dia baring. Pada waktu tu dia cuba gelapkan mata. Tengah-tengah dia lelapkan mata, tiba-tiba dia terlampak kelibat seorang lelaki melintas dekat hujung katil dia. Waktu tu dia rasa meremang. Sebabnya, pada pukul 9.30 malam, kebanyakan daripada pelajar tak akan naik ke tingkat 3. Hanya Nazirul dan 2 orang lagi kawan dia yang tinggal dekat asrama tu je yang naik tingkat ke-3. Kebanyakan pelajar akan berhenti sampai ke tingkat kedua. Sebab ni kat situlah katil dengan tilam dia orang. Jadi, dia kata siapa yang melintas? Dia memang nampak ada orang melintas dekat tingkap. Tapi bila difikir-fikirkan, naik seram pula. Jadi dia teruslah lelap mata. Dia buat macam hirau tak hirau je lah. Waktu dia tengah lelap mata tu, dia dengar satu bunyi dekat almari dia. Dalam asrama, terkejut abang bunyi anjing. Dalam asrama dia orang, asrama Nazirul tu, kan semuanya almari diperbuat daripada besi. Hanya loker ataupun almari Nazirul aja yang diperbuat daripada kayu. Oh, maaf kalau ada bunyi macam orang bakar mercun. Abang tak tahu lah ni cap gomeh ke apa. Okey, kita teruskan cerita.
Jadi Nazirul kata, tengah dia baring-baring, lepas dia nampak kelibat orang tu, dia cuba lelapkan mata. Tapi susah. Tiba-tiba dia dengar macam ada ketukan daripada almari dia. Dia sempatlah jengah ke arah almari dia ni. Waktu dia jengah ke almari dia tu, dia nampak macam ada orang, memang nampak macam seorang budak lelaki melintas depan almari. Cepat-cepat Nazirul berpaling membelakangi almari dan dia cuba lelapkan mata sambil peluk bantal. Tiba-tiba dia dengar ada orang berbisik dekat telinga dia. Sampai hati kau tinggalkan aku dekat sini sorang-sorang. Waktu tu Nazirul terus terbangun. Dia besarkan mata. Mujur pada waktu tu bilik dia terang, bukan gelap. Jadi dia pandang sekeliling. Siapa pula yang panggil dia? Yang cakap jangan tinggalkan aku ni. Kenapa tinggalkan aku? Jadi dia rasa waktu tu dia dah tak boleh tahan. Dia punya meremang memang tak boleh nak cakap. Bulu romanya dia daripada atas kepala ke hujung kaki memang dah tak boleh kontrol. Dia terus lari ke tingkat 1. Pergi ke kawasan budak-budak yang buat kerja sekolah tadi. Yang katanya prep ni kan. Bila kawan dia yang 2 orang tu nampak Nazirul turun, pelik juga. Tadi kau cakap kau nak tidur. Kenapa tiba-tiba kau turun? Nazirul cakap tak ada apa-apa, okey je. Saja je turun, kesian tengok korang buat kerja 2 orang. Macam itulah. Nak cover-cover line, takkanlah nak cakap nampak hantu, nampak sangat kurang berani kan. Macam ni kawan-kawan dia cakap penakut. Itu pun kau tak nampak apa, dengan bisikan dia. Mestilah kawan-kawan dia cakap macam tu. Jadi untuk mengelakkan kawan-kawan dia cakap macam tu, Nazirul tak beritahu apa-apa. Okey, malam tu berjalan macam biasa, dia orang pun naik tidur. Esoknya hari Sabtu. Bila hari Sabtu, lepas tu hari Ahad kan, Sabtu malam tu, Nazirul dan 2 orang lagi kawan dia memang berborak-borak daripada lepas habis prep, lebih kurang pukul 12.30 malam, tak tidur, buka lampu, berborak-borak sampai menjejak pukul 3 pagi. Lepas sampai pukul 3 pagi tu, salah seorang daripada kawan Nazirul cakap, dah 3 pagi ni, takkan kita nak berborak sampai subuh. Dia kata, jomlah kita tidur. Jadi Nazirul cakap, okey, jomlah tidur. Jadi diorang pun pergi kat katil masing-masing, diorang pun tariklah selimut. Pada waktu tu, Nazirul bila dia tarik selimut, dia rasa macam panas. Badan dia macam panas. Jadi dia rasa dia nak bangun untuk buat sesuatu lah untuk mengurangkan rasa panas tu. Waktu dia cuba nak bangun, dia tak boleh bangun. Dia cuba tapi dia tak boleh. Dia cuba untuk tarik nafas dalam-dalam, lepas tu cuba bangun. Dia tolak tangan dia, tak boleh. Dalam hati dia, jangan-jangan dia kena tindih. Jadi inilah perasaan dia waktu dia kena tindih tu. Dia rasa macam sesak nafas, badan kaki tak boleh bergerak, nak menjerit tak boleh, tapi dia cuba untuk menjerit sekuat hati walaupun dia tahu kawan-kawan dia tengah tidur. Pada waktu dia tengah jerit tu, dia dengar daripada telinga dia, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa kau tinggalkan aku sorang-sorang dekat sini? Bila benda tu menjerit, cepat-cepat Nazirul menjerit melawan bunyi suara yang membisik kat telinga tu. Alhamdulillah, suara Nazirul dapat lepas daripada kerongkong dia dan 2 orang kawan dia bingkas bangun, pergi ke arah Nazirul. Nazirul cakap waktu tu, dia bila tengok kawan-kawan dia datang ke arah dia, dia rasa lega. Bila dia rasa lega, salah seorang kawan dia ni pandailah sikit baca bacaan. Dan mungkin bacaan-bacaan dia tu memang tepat. Jadi lepas dibaca Al-Fatihah dan 3 kul dan juga Ayatul Kursi, dan disembuhkan kepada Nazirul satu badan, akhirnya Nazirul dapat bangun. Nazirul cakap waktu tu dia lega sangat. Siap baik pak kawan dia pandai ruqyah, dia kata. Kurang-kurangnya lah kan. Bila dah bangun tu, dia orang tanya dengan Nazirul, kenapa? Nazirul cakap, dia macam seolah-olah kena tindih. Tapi belum sempat Nazirul habiskan cerita, salah seorang daripada kawan dia ni, yang bukan ruqyah, yang tak buat ruqyah tu, tiba-tiba kawan dia diam dengan kepalanya ditunduk ke bawah. Lepas tu Nazirul dengan kawan dia tanya, weh kau kenapa weh? Kau okey tak? Rupanya kawan dia dah kena rasuk. Terus kawan dia cakap, dia angkat muka, dia pandang Nazirul, dia cakap macam ni, kenapa kau tinggalkan aku? Aku takut, kenapa kau tinggalkan aku? Waktu tu Nazirul dah tahu kawan dia ni kena rasuk. Jadi Nazirul dah ketakutan. Nazirul pegang kedua belah tangan kawan dia. Dia cakap, weh mengucap weh. Dia kata, aku tahu kau kena rasuk ni. Mengucap Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi Nazirul cuba untuk tolong kawan dia yang kena rasuk pula.
Kata Nazirul, keadaan pada waktu tu agak kucak-kacir sebab dia baru habis kena hempap. Dia baru habis mengalami satu peristiwa yang dia sendiri tak pernah alami. Tiba-tiba kawan yang cuba selamatkan dia pula kena rasuk. Pada waktu tu kawan dia yang seorang lagi yang tadinya meruqyah Nazirul turun bawah pergi cari ustaz dengan warden. Dan waktu kawan dia turun bawah, Nazirul cakap, kawan yang tengah kena rasuk tadi menjerit sekuat hati dengan perkataan, kenapa kau tinggalkan aku, kenapa kau tinggalkan aku takut, kenapa kau tinggalkan aku. Diulang-ulang ayat tu. Dan suara kawan dia yang menjerit tu boleh dengar satu asrama. Jadi walaupun pukul 3 pagi, budak-budak lelaki, pelajar lain yang daripada tingkat 2 cepat-cepat naik ke atas ke tingkat 3 nak tengok apa yang berlaku. Dan ustaz pun datang, warden pun datang. Jadi bila warden dengan ustaz masuk dekat dalam bilik Nazirul, benda pertama yang ustaz menjerit adalah almari. Ustaz terus cakap, siapa yang guna almari ni? Waktu tu kawan dia masih lagi kena rasuk, masih lagi menderam, macam tu lah lebih kurang. Jadi Nazirul cakap, nanti saya ceritakan, dia kata. Jadi ustaz dengan warden pergi dekat pelajar yang kena rasuk ni, iaitu kawan sebelah katil Nazirul. Dia ruqyahnya budak tu dan akhirnya budak tu sedar. Bila dia tanya apa yang budak tu rasa, budak tu kata dia rasa olah-olah mimpi, tapi dia dalam keadaan tidur, dalam keadaan tak sedar. Dan pada waktu tu dia rasa badan dia sangat penat. Dia tak tahu pun apa yang dia buat. Jadi ustaz cakap, sebenarnya kawan kamu ni kena rasuk. Jadi belum sempat Nazirul berbunyi, bersuara nak menceritakan apa yang berlaku, terus pada waktu tu juga Nazirul kena marah dengan ustaz dengan warden tu. Benda pertama yang dia marah adalah kenapa Nazirul guna almari yang telah diikat dengan tali. Almari kayu tu memang tak boleh digunakan lagi. Kenapa gunakan juga? Kata ustaz tu, kata warden juga. Jadi Nazirul cakap, masa mula-mula dia masuk asrama tu, almari tu tak ada pun diikat dengan tali. Okey je. Jadi disebabkan almari tu agak besar berbanding dengan almari besi yang agak kecil, Nazirul pilih almari kayu tu untuk dijadikan almari dia. Jadi pada malam tu juga ustaz minta Nazirul apa yang Nazirul alami. Jadi Nazirul cerita daripada mula sampai habis yang dia dengar bisikan, dan dia juga nampak kelibat orang. Dan bisikan yang dia dengar adalah, kenapa kau tinggalkan aku? Jadi bila dengar perkataan tu, ustaz dengan warden sangat terkejut. Pada waktu tu ustaz dengan warden dah tua tau, lebih kurang umur 50-an. Dia sangat terkejut. Diorang sangat terkejut macam mana ada suara yang jangan tinggalkan aku tu. Jadi Nazirul dan pelajar-pelajar lain pun bila nampak ustaz dengan warden dah muka agak keliru-keliru, macam bela-bela macam tu, diorang desak ustaz dengan warden ceritakan apakah kisah sebenar. Jadi pada malam tu, di bilik tu, ustaz tu cerita, sebenarnya bilik ni dulu adalah asrama lelaki. Dan dulu, almarinya diperbuat daripada kayu. Tapi disebabkan satu peristiwa, almari kayu ditukarkan kepada almari besi. Ceritanya, pada waktu dulu, dia kata, waktu dia muda-muda, dekat bilik ni, dia kata, ditempati ada budak-budak lelaki yang tinggal duduk dekat asrama ni. Salah seorang yang duduk dalam bilik ni bernama Khairul. Dia kata Khairul ni budaknya agak nakal. Pada suatu hari, Khairul ajak kawan-kawan dia pergi fly. Kalau mana yang tak faham sangat, fly tu maksudnya pergi keluar daripada asrama tanpa izin lah. Dia orang nak fly lebih kurang pukul 12 tengah hari. Tapi tindakan dia orang dapat dihidur oleh warden dan juga ustaz. Jadi ustaz dengan warden ni cari dia orang yang nak fly ni, Khairul dan 3 orang lagi kawan dia, cari tangkap. Tapi semua pelajar yang cuba fly dapat ditangkap kecuali Khairul. Sebabnya pada waktu tu, Khairul menyuruh dalam almari dan diminta kawan dia kunci daripada luar. Sebabnya dia tak nak ustaz jumpa dia. Itu je. Tapi bila pelajar lain dah dijumpai dan pelajar lain pun dihukum, yang pelajar-pelajar ni lupa nak mengatakan Khairul ada dalam almari kayu di tingkat 3. Diorang lupa sangat.
Bila sampai ke malam, sampai ke petang, bila dah habis proses kena denda tu, barulah budak-budak ni beritahu sebenarnya ada lagi seorang pelajar yang cuba larikan diri, iaitu ketua kami namanya Khairul. Jadi ustaz dengan warden pada waktu tu pergi naik tingkat 3, pergi buka almari tu. Dengan kata lain nak menghukum si Khairul. Tapi katanya pada waktu tu Khairul dah meninggal. Kes ni jadi besar, jadi kes polis. Jadi kes polis sebabnya Khairul ada dekat dalam almari tu dalam keadaan meninggal disebabkan sesak nafas. Okey, stop. Kalau siapa-siapa yang tahu cerita ni lanjut tentang salah kematian seorang budak di Kolej Vocational di Sarawak, boleh tulis komen kat bawah. Sebenarnya abang nak dapatkan tarikh bila si Khairul ni meninggal, tapi abang cari-cari abang tak jumpa. Abang tak tahulah kenapa berita tu tak ada. Tapi abang yakin cerita ni kisah benar. Okey, sambung balik. Jadi bila Khairul dijumpai mati, dan sejak daripada tu satu asrama kena kacau, dan diorang kena kacau dengan satu suara, iaitu kenapa tinggalkan aku. Dan tempat yang paling selalu orang kata Khairul tu muncul adalah di asrama tingkat 3 dekat dengan almari tu. Dan itulah almari yang digunakan oleh Nazmin. Salah nama. Siapa nama dia tadi? Nazirul. Dah tukar jadi Nazmin pula. Jadi itulah almarinya ustaz cakap. Sebenarnya almari tu dah dialihkan ke dalam bilik stor dan pernah juga dibuang. Tapi almari tu muncul balik dekat tingkat 3 dalam keadaan yang elok walaupun dah dibuang. Jadi bila dah berlaku beberapa kali, pihak sekolah cuma kuncilah almari tu, ikat dengan mangga, dengan rantai mangga. Itu je lah yang pihak sekolah mampu buat. Tapi pihak sekolah terlupa yang asrama tu, bilik tu, pernah terjadi satu peristiwa. Dan bila 3 orang Nazirul dengan kawan dia diminta untuk tinggal ke asrama, diorang terus bagi asrama tu, asrama tingkat 3, tanpa diorang ingat ada peristiwa yang menakutkan pernah berlaku sebelum tu. Jadi sejak daripada tu memang banyak kali orang nampak kelibat budak lelaki berpakaian hitam di kawasan sekolah. Selepas kejadian tu, Nazirul balik rumah, demam seminggu. Kawan-kawan dia yang 2 orang lagi pun demam sama-sama. Masing-masing lah demam sebab mungkin terkejut kan. Diorang ni budak masih muda lagi. Jadi sejak daripada tu dia kata memang banyak kali orang nampak kelibat orang baju warna hitam dengan bukan baju tapi keadaan lelaki berbadan hitam sambil bercakap-cakap berbisik, kenapa tinggalkan aku. Dan mula-mula abang rasa macam iya ke cerita ni? Macam cerita drama je. Tapi abang tak sangka Nazirul bagi video pada abang. Video ada lembaga melintas dengan menyebut kenapa tinggalkan aku. Dan lembaga tu bukan manusia. Sekali pandang pun boleh, kita boleh tengok. Abang elak untuk bagi video tu pada semua sebabnya itu adalah pesan daripada Nazirul untuk mengelakkan daripada perkara ni diheboh-hebohkan sebab dia masih lagi bersekolah dekat situ. Tapi percayalah, video tu abang dapat. Okey, tamat untuk cerita yang pertama. Panjang, 20 minit cerita yang pertama. Cerita yang kedua berlaku dekat Tanjung Batu pada tahun 2002. Diceritakan kepada abang. Yang ceritakan pada abang ni seorang lelaki, nama dia Joe. Sama macam nama abang. Dan abang kekalkan nama dia yang sebenar sebabnya Joe ni ada antara orang yang selalu komen dalam YouTube abang. Jozi kot nama dia kalau tak silap. Dia punya ikon dekat YouTube tu ada macam gambar muka gaban. Tapi terima kasih sangat-sangat sebab selalu komen dalam YouTube abang. Joe cakap cerita dia ni perlu disampaikan sebab menjadi pengajaran. Pengajaran yang paling besar adalah jangan tipu mak ayah. Kalau kita buat salah, kita cakap betul-betul depan mak ayah. Mak ayah sebab redha Allah Ta'ala, redha Tuhan adalah datang daripada redha mak ayah. Kalau mak ayah kita redha, Allah pun akan redha pada kita. Ini pengajaran yang paling besar untuk cerita kali ini. Kisahnya berlaku pada tahun 2002. Waktu tu Joe umur 14 tahun. Dia bersekolah dekat satu sekolah asrama penuh dekat bahagian-bahagian Sandakan sanalah. Dan dia kata bila dia masuk asrama tu, benda yang paling dia nak mencuba adalah merokok. Dan dia punya hasrat tercapai sebab senior-senior dia sangat
sangat menggalakkan. Senior-senior sangat menggalakkan, rokoklah. Macam tu lah lebih kurang. Alah, anak-anak zaman dulu kan, zaman-zaman kita semua pernah melalui zaman sekolah kan, kadang-kadang kita ada benda yang nak mencuba. Abang masa zaman sekolah mencuba untuk fly, tapi selalu gagal sebab muka baik kot. Muka baik, kawan-kawan abang kata kau tak payahlah fly, kau duduk je dalam kelas. Macam tu lah, jadi wakil satu-satunya lelaki dalam kelas lepas tu. Okey, sambung cerita. Joe cakap waktu tu dia umur 14 tahun, dia duduk asrama. Benda yang paling nak cuba adalah menjadi seorang perokok. Sebab dia rasa jadi seorang perokok ni nampak macam macho. Jadi kalau budak sekolah pada waktu tu merokok, dia nampak macam dah dewasa lah. Nampak seperti seorang dewasa kan. Tapi dia kata, habit dia tu semakin hari semakin menebal, sampaikan dia susah nak tinggalkan rokok. Kalau boleh tiap-tiap hari dia mesti nyalakan sebatang untuk mengurangkan perasaan dia punya kegairahan merokok dia tu. Tapi nak jadi cerita, pada satu hari dia kena balik kampung sebab cuti sekolah. Kampung dia ni dekat Tanjung Batu, Sandakan. Bila dia balik kampung, dia ni anak sulung daripada 9 beradik, dan kampung dia ni kebanyakannya adalah nelayan. Orang yang pekerjaannya nelayan. Jadi bila dia balik kampung, benda pertama yang dia fikir adalah macam mana dia nak merokok. Sebabnya mak ayah dia kalau tahu dia merokok, memang jadi kari ikan agaknya. Memang jadi kari lah lepas tu. Memang kena kerat lah. Mak ayah kan, memang macam tu lah kan. Mendisiplinkan anak-anak. Jadi Joe kata benda pertama yang dia kena selesaikan adalah masalah terbesar dia dalam dunia, mana nak merokok. Jadi bila dia sampai je kat kampung, dah salam mak ayah dan jumpa dengan adik-beradik, beramah mesra 2-3 minit, dia pun keluarlah cakap dengan mak ayah dia nak cari kawan-kawan lama, kawan-kawan kampung saja je nak borak-borak. Dia tahu kebanyakan kawan-kawan dia melepak dekat satu jeti. Jadi dia pergilah kat jeti tu. Sampai kat jeti tu bersih hai-hai lah dia dengan semua kawan-kawan yang ada. Oh, seronok lah jumpa kawan-kawan lama. Dia ni rasa macam seronok jugalah sebab dia dapat masuk asrama penuh kan. Jadi kawan-kawan dia hanya sekolah-sekolah biasa. Jadi dia rasa macam dipandang lah, dia kata kawan-kawan dia semua macam, oh hebatlah. Oh, dia dapat asrama penuh kan. Tapi waktu tu dia tak beritahu kawan-kawan dia dah start merokok. Sebabnya semua kawan-kawan dia tak merokok. Dia umur 14 tahun waktu tu kan. Jadi yang masing-masing pun tinggal dengan mak ayah. Kalau merokok takut kan kena belasah dengan mak ayah. Tapi cuma Joe je yang dah terlepas daripada duduk asrama kan. Jadi dapatlah merokok. Dia nak beritahu kawan dia tapi dia tak berani. Waktu dia lepak-lepak dekat jeti tu, dia nampak dekat jeti tu dia ada satu bilik tau. Macam satu bilik yang menempatkan tong-tong ais. Dan mengikut cerita Joe, tong-tong ais tu memang nelayan-nelayan letak dekat situ. Dan mungkinlah abang rasa tong-tong ais tu digunakan untuk meletakkan ikan selepas diorang balik daripada menjala. Mendapatkan ikan lah. Takkan memancing kan lah. Jadi menjala lah, lebih kurang macam tu. Jadi dia kata dia rasa itulah kegunaan tong-tong ais tu. Jadi dia kata pot ni cantik, dia kata. Tak jauh daripada rumah dia, dekat dengan jeti. Kalau dia merokok kat sini, tak ada siapa yang tahu. Sebabnya bilik tu hanya penuh dengan tong-tong ais. Jadi dia kata kalaulah dia merokok dekat dalam bilik tu, tiba-tiba kantoi, dia terus boleh masuk dalam tong ais. Lepas tu orang tak akan perasan. Okey, jadi bila dia tengok mak dah tak sabarlah ni, tunggu malam, dia kata malam aku mesti datang ni, mesti merokok kat sini. Tempat pukul 8 malam, terus dia cakap dengan bapak dia nak jumpa kawan-kawan. Padahal sebenarnya malam tu dia tak jumpa pun kawan-kawan. Dia memang pergi dekat kawasan jeti untuk merokok. Bila bapak dia kata nak jumpa kawan-kawan, seorang bapak mestilah kasih, sebabnya kepercayaan kepada anak kan. Dia percaya anak dia buat apa. Jadi dia kata okeylah, pergi baik-baik. Dia kata balik jangan lewat malam sangat. Jadi Joe pun pergilah kawasan jeti. Dekat jeti tu ada bilik. Bilik tu bilik tong-tong ais. Dia duduklah kat situ. Di celah-celah tu merokoklah dia. Dari sebatang ke sebatang, dari sebatang ke sebatang. Dia rasa macam lega sangat pada waktu tu. Dia boleh merokok sepuas-puasnya. Okey. Jadi malam pertama dia buat Alhamdulillah apa bagi. Maksudnya malam pertama sukses. Malam kedua sukses juga. Malam ketiga, makin sukses. Kejadian seram berlaku pada malam yang keempat. Pada waktu tu, Joe kata dia dah rasa selesa. Dia dah rasa macam tindakan dia tak akan dapat dihidu. Kawan-kawan dia tak tahu, mak ayah dia tak tahu, adik-beradik dia tak tahu. Sebab dia kata bila dia duduk dekat kawasan jeti tu, yang ada bilik tu, bila dia merokok kat situ,
badan dia tak akan dapat bau asap rokok, sebabnya kawasan tu berangin. Bila berangin, asap-asap tu tak akan melekat pada baju lah. Asap-asap tu akan dibawa pergi mengikuti angin. Jadi Joe kata, pada malam tu dia kata, kampung dia ni, lupa abang nak beritahu, kampung dia ni, kebanyakan rumah guna generator. Pada pukul 11 malam, generator dah ditutup. Dan kebanyakan daripada rumah memang gelap. Tak panas pun kawasan tu sebab kawasan tu memang tepi laut. Jadi dia kata dia merokok sampai pukul 11 malam. Pada waktu tu gelap betul sebab kebanyakan rumah memang dah mati generator, dah tak ada elektrik. Jadi dia kata dia pasang malam tu daripada sebatang naik dua batang sampai ke 5 batang asap rokok. Salah. 5 batang rokok dia berjaya menghisap. Macam satu kejayaan lah malam tu. Untuk dia nyalakan rokok yang ke-6, tiba-tiba dia dengar ada orang bertapak macam seolah-olah orang bukan orang, tapi dia rasa seolah-olah jeti tu bergegar. Tu baru betul. Selalunya kalau jeti tu bergegar, kalau ada orang datang, dan bila dah jadi macam tu, Joe terus masuk dekat dalam tong ais. Ditutuplah keseluruhan badan dia dengan dalam tong ais tu. Tapi dia buka sikit nak perhatikan siapa yang datang. Sampai juga dia nyalakan batang yang ke-6, rokok batang yang ke-6, push dalam tu, push. Dia kata tak kisahlah siapa yang datang pun, dia duduk dalam tong tu, orang takkan perasan pun asap keluar daripada tong tu, dia kata. Orang ingat asap ais, macam tu. Jadi Joe pun isap rokok dalam tu sambil perhatikan siapa pula yang datang. Tapi Joe kata tak ada siapa yang datang. Keadaan sekeliling sangat gelap. Tiba-tiba dia dengar ada air berkocak. Dekat jeti kan dekat dengan air kan. Air berkocak. Bila air berkocak, Joe perhatikan apa yang keluar daripada air tu. Dia mula-mula nampak ingatkan macam ada orang ke apa yang duduk dalam air. Tapi dia tak sangka. Rupanya ada makhluk yang keluar daripada air, menaiki tangga dan berdiri dekat atas jeti. Pada waktu tu Joe kata dia terkencing dan dia menangis pada masa yang sama. Rokok tu dah tak tahu kat mana, mungkin dah tercempak dekat dalam tong dan terkena ais dan mati. Tapi yang dia sedar pada waktu tu, dia menangis, menggigil dan juga dia terkencing. Apa yang dia nampak? Dia nampak seperti seorang lelaki, tapi tingginya lebih kurang 8 meter, dengan mukanya yang bulat, berbentuk dulang. Bulat macam dulang. Dan benda tu mempunyai kaki, tangan yang panjang dan dalam keadaan bogel. Keseluruhan badan dia berkelip-kelip macam bintang. Pelik kan? Dan Joe yakin apa yang dia nampak tu sebenarnya adalah makhluk hantu air. Waktu tu Joe tak terfikir. Yang dia terfikir adalah dia nak balik rumah. Dia nak segera balik rumah. Itu je yang dia terfikir sekarang. Yang rokok-rokok tu dia langsung tak terfikir. Jadi pada waktu tu, Joe tengok, perhatikan apa yang benda tu buat. Benda tu berjalan di sekitar jeti dan tiba-tiba benda tu pergi ke kawasan, ke arah kampung. Waktu tu Joe dah ketakutan sangat-sangat. Dia hanya memerhatikan apa yang benda tu buat. Benda tu tak buat apa-apa. Dia pergi ke kawasan kampung dan selepas 2-3 second, 2-3 saat, dia balik semula ke jeti. Bila dia balik semula ke jeti, dia pergi ke kawasan tong-tong ais. Pada waktu tu Joe ada satu je doa, ya Allah ya Tuhanku, janganlah dia buka tong ais, aku tak mampu nak menghadapi dia. Dan doa Joe dimakbulkan Allah. Benda tu tak buka tong-tong ais tu, tapi hanya berlega-lega di sekitar kawasan jeti. Dan selepas tu benda tu turun semula ke dalam air. Joe yakin itu bukan manusia. Itu adalah orang. Itu adalah makhluk bukan orang. Makhluk bukan manusia. Lebih kurang Jadi bila benda tu turun ke dalam air, Joe terus keluar daripada tong ais, berlari balik rumah. Bila sampai dekat depan rumah, bapak dia dengan bengisnya tanya, mana kau pergi? Belum sempat bapak dia bagi sebatan sulung, Joe terus pegang tangan bapak dia, menangis minta maaf. Joe mengaku yang dia salah. Dan Joe ceritakan apa yang berlaku. Joe kata dia selama dia menipu mak ayah dia untuk jumpa kawan-kawan. Tapi dia menipu hanya untuk pergi merokok. Bapak dia dengar dan bapak dia tak salahkan Joe. Dia faham anak dia dalam keadaan muda remaja sedang terpengaruh. Dan bila
Joe ceritakan tentang makhluk yang dia nampak, bapa dia pun tak terkejut. Seolah-olah bapa dia tahu tentang makhluk tu yang pernah muncul dekat kampung tu. Dan Joe cakap sejak daripada tu, dua benda yang dia tinggalkan. Pertama, menipu mak ayah. Yang kedua, dia dah tak berani merokok lagi. Dia kata itu adalah teguran daripada Allah Ta'ala untuk dia. Pelik kan cerita ni? Abang sendiri tak jumpa tentang hantu air. Ini first time abang dapat cerita tentang hantu air. Abang rasa mula-mula tadi abang cakap abang nak ceritakan 3 cerita kan. Tapi 2 cerita ni cukup panjang abang ceritakan. Dekat 40 minit untuk habiskan 2 cerita. Cerita yang ketiga pun best juga sebenarnya. Berkenaan dengan seorang adik. Ceritakan macam mana abang dia dipatuk ular. Dan dia punya cerita tu menarik. Nanti abang ceritakan dalam cerita yang akan datang. Abang minta maaf sangat-sangat abang terpaksa berhenti sekarang sebab abang rasa dah cukup panjang, dekat 40 minit abang cerita. Ya Allah, panjangnya. Kalau abang lah tengok YouTube 40 minit, abang macam ragu-ragu nak tekan ni. 40 minit ni, wih lamanya. Itulah perasaan abang. Tapi Alhamdulillah, cerita abang diterima seadanya. Ramai pula minta dipanjangkan lagi. Mungkin niat abang untuk sampaikan YouTube menjadi teman sewaktu orang buat kerja. Kadang-kadang penat tau. Buat YouTube ni penat. Tapi abang fikir, aku kena berusaha. Sebab dengan cerita yang disampaikan, moga-moga jadi teman untuk orang buat kerja. Orang yang tengah boring, hilang boring. Orang yang tengah, kadang-kadang ada yang kata susah nak tidur, jadi senang tidur. Kadang-kadang ada yang kata tengah stres dengan kerja kat pejabat banyak, tapi bila dengar rasa lapang. Ada yang pula tengah memandu perjalanan jauh kan, yang bawa lori, bila dengar cerita abang akan rasa kurang boringnya. Jadi penat macam mana pun abang tetap bangun. Abang terus cakap ini adalah hikmat baik lah, hikmat bakti abang untuk bercerita. Tujuannya adalah untuk memberikan satu hiburan, satu bentuk hiburan, pengalaman daripada ramai orang. Walaupun dapat juga komen baru-baru ni, abang ni kaki DVD ni cukup-cukuplah menipu, dia kata. Ingat abang menipu ke? Kalau tak percaya nanti ramai yang komen, kan ramai kan yang komen, bang terima kasih ceritakan cerita saya bang, terima kasih, macam tu. Ni bukan abang mereka-reka cerita, ni cerita-cerita yang orang sampaikan. Sama ada orang tu reka, itu terpulang lah. Tapi yang penting abang sampaikan. Dan terima kasih juga dah membeli baju yang abang jual, sambal lari yang abang jual, dan juga perapan sate yang abang jual. Alhamdulillah, sangat-sangat baik jualannya. Dan kalau abang terlupa, ingatkan abang, hasil-hasil jualan ni abang nak hadiahkan pada rumah orang tua nanti di hujung tahun nanti kan. InsyaAllah lah terkumpulnya semakin hari semakin banyak. Terima kasih sangat-sangat dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu benda yang abang nak minta maaf, kali ni abang bercerita agak laju sebabnya panjang. Dua cerita ni pun dah cukup panjang. Kalau masuk cerita yang ketiga, abang rasa mau 1 jam abang bercerita. Okey, jumpa 2 hari lagi.